ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Sambungan kita pada malam ni ialah pada amalan yang ke-40, iaitu pada muka surat yang ke-85 di bawah tajuk doa ketika mana sedang marah. InsyaAllah malam ni kita akan bahas beberapa sunnah yang sempat. Lepas pada tu kita akan ada sikit berkaitan dengan fiqh Ramadan, dengan sebab kita dah hampir untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya akan sebut sikit beberapa perkara tentang permasalahan fiqh ataupun ibadah berkaitan dengan puasa dan juga apa-apa saja yang berkait dalam bulan Ramadan. Dah ada sikit soalan yang dikumpul ni, jadi nanti saya akan huraikan. Jadi kita ambil masa sikit pada malam ni untuk sama-sama kita ulang kaji dan kita perangat balik beberapa perkara berkaitan dengan Ramadan. Cuma sebelum tu kita ambil dulu beberapa sunnah yang ada dalam risalah ni. Okay. Pada muka surat yang ke-85 kita tengok penulis hafizahullah dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat yang bernama Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Katanya, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaitan dhahaba anhu ma yajid. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni kata Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, dia kata kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulan, tiba-tiba ada dua orang yastabban. Dua orang lelaki ni saling maki-memaki antara satu sama lain. Fa ahaduhuma ihmarra wajhu. Salah seorang daripada dua lelaki yang sedang maki-memaki ini ihmarra wajhu, mukanya jadi merah padam kerana marah dengan sebab berlakunya maki-memaki antara satu sama lain ni. Wantafaqat awdajuh. Wantafaqat maksudnya apa? Sehingga kembang urat lehernya dengan sebab marah yang terlalu sangat pada waktu itu. Lalu apa Nabi lakukan kepada dua orang ni? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pada dua orang ni, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Aku akan ajar pada kamu satu kalimah ni, kalau kamu ucapkan,
Maknanya Nabi sedang berinteraksi dengan dua orang yang sedang maki-maki sampai muka merah padam, sampai dah keluar urat duk marah ni, bertegang urat dah. Okay. Maka Nabi kata, kalau kamu tahu kalimah ni, maka hilanglah marah kamu. Apa dia? Dalam hadis tu sebut, lau qala a'udzu billahi minasyaitan, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan, zahaba anhu ma yajid, maka akan hilanglah kemarahannya. Okay. Hadis ni dia simple. Sebelum pada kita tengok syarah dia muka surat 86, kita nak tengok gambaran hadis tu dulu secara latarnya. Maknanya kita baca satu hadis, apa yang otak kita boleh faham, yang kita nampak permukaan yang paling awal sekali, iaitu dalam diri manusia ni, dia tak boleh hilangkan daripada diri dia satu perasaan, namanya marah. Perasaan itu, marah ni bukanlah satu benda yang boleh buang, dia tak boleh buang. Dan ada tempat-tempat kita kena ekspresikan marah ni. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, ada satu bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, babul ghadab fil ilm, bab kena adanya marah dalam urusan mengajar ataupun menuntut ilmu ni. Maknanya ada part-part yang kita boleh marah. Tapi di sana ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat, satu orang sahabat ni lah, untuk diberi wasiat, yang mana hadis tu, anna rajulan qala sallallahu alaihi wasallam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, beri pada aku wasiat. Maka Nabi pun jawab, la taghdab. Wasiat yang Nabi beri, pesanan yang Nabi bagi ialah jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Berulang-ulang kali Nabi sebut jangan marah. Okey. Ada part Nabi sendiri marah, dan ada part Nabi larang sahabat lain ataupun larang kita ni ada sifat marah. Okey. Untuk kes hadis ni, cara Nabi tenangkan dua orang sahabat yang sedang bergaduh ni, saling maki-memaki ni, Nabi tak kata, "Hei, diam dua orang, dengar sikit apa aku nak kata ni." Terus Nabi bagi dengan Nabi sebut, "Inni la'alamu kalimatan." Sesungguhnya aku akan bagi pada kamu satu kalimah, kalau kamu sebut, hilang marah kamu. Sebab apa? Sebab ini ialah emosi manusia, perasaan manusia. Dia ada benda yang dia nak marah, dia tak lepas. Itu yang menyebabkan dia menyimpan benda yang dia tak lepas tu, dengan dia ekspresikan kemarahan. Dia tak ada mood, dia hilang, orang kata apa, kebiasaan yang dia buat tu nampak tak ceria. Ini ialah ekspresi daripada marah. Ada orang dia marah dengan dia terus jaharkan kemarahan dia. Ada orang dia uktum. Uktum ni maksud dia apa? Dia sembunyikan kemarahan. Tapi kita tahu ekspresi dia marah. Tak tahu apa sebab. Tapi ada orang macam tu. Kedua-duanya ni datang kerana emosi. Okay. Tapi kita kena tahu, satu orang manusia bila mana dia tengah marah, cara untuk menenangkannya bergantung pada keadaan. Nabi tak kata apa yang kamu maki tu salah, janganlah duk maki. Sebab apa? Sebab Nabi tak tahu punca, tiba-tiba dua orang ni duk maki. Jadi Nabi tidak mahu bertindak sebagai satu orang yang mungkin bersifat memenangkan orang ni, menyalahkan orang ni, ataupun menyalahkan orang ni lalu menangkan orang ni. Dia tak nak situasi itu. Okay. Sekarang ni Nabi nak suruh dua-dua berhenti. Tak nak tahu apa punca, apa pasal dua orang ni sampai boleh maki-maki antara satu sama lain ni. Cuma nak bagi tahunya, kalau kamu buat benda ni, kamu akan reda. Iaitu ucap a'udzubillahi minasyaitan. Ar-rajim tak ada. A'udzubillahi minasyaitan. Situ je. Kalimah ni, ucapan ini ialah ucapan yang mudah. Semua Muslim tahu. Saya kira semua Muslim tahu. Sebab satu orang Muslim bila mana dia nak baca Al-Quran, dia memang akan ucap ucapan ini. Bahkan ianya arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bukan hanya untuk ucapan waktu kita nak baca Quran.
minta lindung kepada Allah daripada syaitan yang terjam, tapi juga untuk melindungi kita daripada sifat marah. Sebab kita kena tahu, bila mana manusia ni dia dirundung perasaan marah ni, dia akan kacau tindak tanduk dia. Yang biasanya dia okey, pada waktu ni dia tak okey. Sama ada orang perasan ataupun orang tak perasan, tapi nak katanya marah ni ialah bahagian daripada turun naik emosi orang. Nabi tak suruh buang, Nabi tak, orang kata apa, tak ambil masa lama, tapi Nabi bagi satu cure ataupun satu penawar secara cepat. Kamu ucap benda ni, kamu akan hilang. Hilang perasaan marah di sini bukan bermaksud dia lega macam sebelum marah tu. Marah tu masih lagi ada, tapi dia tidak marah. Dia tak, orang kata apa, menjulang-julang kemarahan dia. Dia ibarat api yang tak ditiup padanya angin, maka tak naiklah api tu, menunggu habis kayu tu menjadi arang ataupun menjadi abu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, marah tak boleh dibuang. Setiap kita daripada kita ni ada marah. Okay. Tapi macam mana kita kawal? Sebab tu kalau kita tengok, ada satu hadis, kalau kita tengok yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam syarah pun kita akan jumpa nanti, iaitu Nabi sebut, Nabi kata innal ghadaba minasyaitan. Marah itu daripada syaitan. Apa-apa saja marah, dia mari daripada syaitan. Maknanya keumuman hadis ni nak sebut kepada kita, di mana tempat manusia dia boleh marah, situ peluang syaitan untuk menggunakan dia untuk menggodanya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu Nabi kata diciptakan daripada api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Sesungguhnya api itu akan padam dengan disimbah padanya air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila mana satu orang daripada kamu sedang marah, maka berwuduklah dia. Ini pun salah satu daripada cara satu orang dia nak redakan kemarahan dia. Dia nak redakan kemarahan dia. Selain pada tu, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Nabi sebut laisa syadidu bisur'ah. Kuatnya satu orang tu bukan kerana dia ni boleh bertumbuk fight dengan orang. Innamasy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang dapat menahan dirinya ialah ketika mana dia sedang marah. Orang yang fight, dia nak bertumbuk, kalau dia dikuasai oleh perasaan marah, 70% dia dah kalah awal. Ini saya dengar sendiri daripada satu orang banduan. Dia ni banduan yang terlama, dah meninggal pun, duduk dalam penjara. Datang pejabat mufti di Perlis, cerita pengalaman dia. Dia kata dalam penjara ni, selain daripada hukuman, selain daripada kehidupan sebagai seorang banduan, antara benda-benda yang berlaku ialah fight, gaduh sama-sama banduan. Okay. Cuma dia kata kaki-kaki yang kuat bergaduh ni, dia boleh menang dalam pergaduhan ialah waktu dia bertumbuk tu dia kurang marah. Kalau dia marah, dia akan kalah. Maknanya nak menang atas sparring tu pun tak boleh marah. Kalau dia dikuasai oleh marah, dia akan kalah. Maknanya tidak ada apa keuntungan menyimpan kemarahan yang terlalu lama. Dia delay kita buat benda lain. Itu benda yang kita nak tahu. Banyak benda sangkut kerana duk simpan dan memberi masa yang lama untuk marah tu disimpan dalam diri. Sebab tu Nabi kata buang cepat-cepat. Marah tu tak boleh elak. Cuma bila mana datang, jangan ambil masa lama, rugi masa. Kita menangkan syaitan, kita lemahkan diri kita. Kita yang jadikan diri kita terumpan dengan pancingan daripada syaitan itu. Maknanya syaitan cuba pancing kita, dia umpan sikit je, kita makan umpan tu, kita simpan. Patutnya marah boleh reda dalam masa sehari, simpan 2 hari. Daripada 2 hari, ada masa lagi nak layan marah tu, jadi 3 hari. Daripada 3 jadi seminggu, daripada seminggu jadi sebulan, bahkan lebih teruk lagi, mati pun marah tu ada lagi. Akhirnya masuk kubur dalam keadaan kemarahan lagi. Benda yang merugikan, tidak memberi apa-apa kebaikan. Tapi ada bab-bab yang perlu marah, kena marah. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari tentang bab marahnya Nabi.
iaitu ketika mana para sahabat ni dia basuh kaki untuk wuduk, basuh lebih kurang. Nabi berteriak. Teriak Nabi itu macam marah sebab Nabi dah pesan banyak kali. Nabi kata wailun lil a'qabi minan nar. Tapi kuatlah yang saya sebut ni, pelan lah. Saya malas lah nak marah-marah dah buat expression macam orang marah pula. Cuma nak kata Nabi kata wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah buku lali tu dengan sebab tak kena air, dia masuklah neraka. Tak sempurna wuduk. Sebab apa? Berulang kali. Sebab kadang-kadang kita nak bagi satu benda yang elok pada orang, dia tak akan boleh bagi dengan cara lembut semata-mata. Dia kadang-kadang nak naikkan nilai orang tu, kena bagi marah, kena torture sikit, baru dia keluar nilai ataupun potensi diri yang positif. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Besi yang berkarat tak akan hilang karatnya sekiranya kita hanya menggosoknya dengan tisu ni. Tuan-tuan order tisu 3 lori tisu. Satu besi karat, lap macam tu je, lap. Hilang tak karat? Tak hilang. Tambah lagi 2 lori tisu, tak hilang. Apa nak bagi hilang? Masuklah api, ketuk lagi. Bukan setakat hilang karatnya, boleh dibentuk dengan bentuk yang lebih cantik. Itu analogi saya nak bagi. Ada waktu keadaan kita perlukan, tapi dia bergantung kepada keadaan manusia. Cuma Nabi kata kalau marah yang tak padan untuk beri masa lama tu, tak payah beri masa lama, sekejap je. Bukan Nabi suruh, tidak kan. Semua manusia terkesan. Sebab para Nabi dan Rasul pun bila mana menghadapi kedegilan satu kaum, terkesan dengan perangai kaum tu, terkesan dengan perangai orang, terkesan dengan keadaan sekeliling. Tapi lama mana kita nak terkesan? Akhirnya kita telah memenangkan pihak yang memberi kita kesan marah. Dia tak berubah pun apa-apa. Kita yang duk simpan marah tak selesai. Apatah lagi kalau marah tu hanya disimpan lalu dilepaskan pada orang yang tak sepatutnya. Itu lagi buang masa. Contohnya pada isu hal berkenaan dengan rumah tangga, marah ke orang lain tapi tak berani lawan depan-depan sebab orang yang kita marah tu mungkin lebih tinggi kedudukannya, pangkatnya, dan mungkin kalau kita lawan pun tak menang kita pergi marah pasangan kita kat rumah ataupun kawan kita ataupun orang yang rapat dengan kita. Buang masa, waste time, maknanya membuang masa. Apa pun tak berubah, kita saja yang mengurangkan potensi diri. Dalam erti kata lain, kita dah memenangkan pihak yang memberi kesan pada kita. Sepatutnya yang terbaik ialah orang yang tak terkesan. Sebab tu Nabi pernah buat perumpamaan, orang mukmin itu seperti emas, masuk dalam api tak berkurang. Kita tengok emas dileburkan, dicairkan, diketuk, dia apa, kalau sekilo lah tak akan turun nilai dia. Tapi kalau orang yang bukan beriman, tak jadi macam emas, macam logam biasa, ketuk kurang ataupun buat sikit kurang nilai. Jadi itu ialah bahagian-bahagian ataupun benda-benda yang kita boleh tengok. Kita tengok dalam syarah apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata, muka surat 86, marah merupakan perkara yang tidak disukai oleh agama. Okay. Oleh itu Nabi SAW pernah mengulangi nasihat jangan marah kepada seorang sahabat sebanyak 3 kali. Tetapi harus diingat bahawa marah ini adalah perasaan yang tidak dapat dielakkan bagi manusia biasa. Maknanya semua kita ada, Nabi pun ada, Rasul pun ada, semua orang-orang baik, orang jahat, apa-apa saja lelaki, perempuan, semuanya akan ada. Sebab ini ialah bahagian daripada emosi manusia. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut? Tetapi harus diingat bahawa marah ini adalah perasaan yang tidak dapat dielakkan bagi manusia. Justru mengapa Nabi SAW melarang sesuatu yang tidak dielakkan oleh manusia? Sebenarnya hadis yang melarang ini bermaksud melarang mendedahkan diri daripada sesuatu yang boleh menyebabkan marah. Nabi pesan pada sahabat tu, faraddada miraran la taghdab, maknanya marah tu ada tapi jangan bagi masa lama. Fikirlah, keluarkan diri daripada benda tu. Kuatkan diri kita tingkatkan nilai diri dengan tidak terkesan. Okay. Antara perkara yang sunat diucapkan oleh Muslim yang marah ialah lafaz a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini tadi kita dah sebut
dalam hadis. Cuma dalam hadis disebut a'udzubillahi minasyaitan, dhahaba anhu ma yajid, Nabi sebut. Tapi yang eloknya sebut bagi habis pun tak apa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini kerana marah itu daripada syaitan dan ia menyebabkan kepada pelanggaran hukum Allah seperti membunuh, memukul dan lain-lain lagi. Okay. Yang seterusnya muka surat 87, Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadis anjuran mengambil wuduk ketika marah. Lafaznya seperti berikut. Tadi kita dah sebut. Mana bila mana marah, satu orang tu dia berwuduk, ambil masa. Dia lari, dia keluar daripada situasi itu. Hadis ini dhaif disebabkan terdapat perawi yang tidak dikenali dalam sanadnya, maka ia dinilai dhaif oleh Al-Albani dan juga Al-Arnaud. Okay. Yang seterusnya ialah diam. Nabi SAW menganjurkan supaya orang yang marah itu diam. Nabi SAW bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Diam ni waktu orang interrogate di depan-depan. Bukan lepas pada tu dia diam lagi sehingga nak buat urusan lain pun jadi susah kerana diam dia tu. Tu tak kena. Dia diam sebab dia tak boleh nak lepas ke orang depan. Orang yang sedang dia nak marah tu, dia pergi lepas ke orang lain dan dalam bentuk diam. Tak selesai ke masalah. Diam ni dah tak lawan mulut. Waktu sedang nak layan marah tu, dah selesai, orang nak buat urusan, cakap lah. Sebab orang nak tahu keadaan, orang tak akan tahu. Semua orang tak tahu isi perut kita. Jadi kadang-kadang ada orang dia diam pada tempat yang tak betul. Sepatutnya waktu tu dia kena cakap. Setengah-setengah orang dari segi psikologinya, waktu dia marah, dia tak tahan. Lepas tu dia nak redakan marah, dia kena cerita dekat orang. Mungkin waktu dia cerita tu dia agak sedikit emosi. Tapi jangan seksa diri dengan menahan. Sebab ianya benda yang membebankan. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang yang simpan marah dia, dia salat, dia duduk ingat marah dia. Dia tengok kitab, dia duduk ingat marah dia. Dia baca Quran, dia duduk ingat marah dia. Dia cakap dengan semua orang, dia duduk ingat marah dia. Akhirnya semua tindak tanduk dia terpengaruh dengan benda itu. Jadi ini bagaimana satu orang dia menyeimbangi dirinya supaya dia tidak terkesan. Macam saya sebut tadi lah, marah tu ada, tapi diri sendirilah yang mengawalnya, diri sendirilah yang mengurusnya. Tapi memang hakikatnya kebolehan, keupayaan satu orang tu dia boleh mengurus marah bergantung kepada hubungan jauh dan dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak dapat lari juga isu ni pada aspek spiritual kehidupan satu orang tu. Kalau dia kurang spiritual dia, maka mungkin dia lebih payah untuk menjadikan diri dia tahan marah. Tapi kalau dia ada kekuatan spiritual, ada bahagian pada iman dia, dia tahu nak baca ayat Quran mana, dia tahu nak baca hadis mana, maka mungkin dia lebih mudah untuk menguruskan diri dia kalau dia sedang marah. Okay. Yang seterusnya, mengubah posisi. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Bila mana kamu sedang marah dalam keadaan kamu sedang berdiri, kamu duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Sekiranya belum lagi hilang marah tu, kamu baring. Tapi dia beza. Tuan-tuan tengok, ada setengah-setengah orang kalau dia marah, tangan ni laju. Tangan laju nak lempar tu, nak hampas benda ni. Tak puas hati. Okay. Itu mengubah posisi kepada lebih kuat daripada tadi. Saya waktu belajar di Jordan dulu, kita tahu orang Arab ni dia ada satu perangai, kalau dia marah, dia tak nak kalah. Tak nak kalah. Contoh bertojel dengan pensyarah dalam kelas. Tak puas hati. Tak puas hati sebab apa? Sebab markah kena potong. Jadi pelajar ni nak marah, daripada duduk atas kursi kuliah, berdiri dia. Jadi dia tak settle. Ini saya tengok depan mata lah. Akhirnya apa? Last choice yang dibuat, ada seorang student bangkit, azan. Tak masuk waktu je pun. Tapi percaya, marah tu mari daripada syaitan. Azan, gaduh. 2 kali dalam hidup saya lah, waktu belajar pertama dalam kelas, yang kedua waktu nak naik bas nak balik rumah daripada stesen bas asrama tu, stesen bas universiti tu, nak pergi ke ke rumah kediaman masing-masing lah. Dia bergaduh sebab ada bas potong queue.
Akhirnya apa jadi? Bah dua-dua tak bergerak, orang makin ramai. Keadaan pula waktu tu musim panas. Apa yang dibuat oleh pengawal yang jaga pintu universiti tu? Dia masuk dalam pondok pengawal, dia pergi azan. Azan terus diam. Okeylah. Maknanya ada rasa hormat jugalah pada syiar tu, dia diam. Akhirnya elok je, bah tu pun gerak, yang kedua pun jalan queue seterusnya. Okey. Tapi ada jenis orang tak makan azan pun. Syaitan tengok pun tepuk dahi, dia lagi power pada aku. Aku dah ingat dia macam boleh tahan. Rupanya dia lagi high class. Ni bukan high council, high class terus. Nak sebut ni maknanya dia sangat-sangat. Ada orang macam tu. Ada setengah orang nampak elok, diam. Orang kata apa, kalau istilah orang Terengganu dia panggil beralu, juruh. Maknanya baik, memang kita tak sangka dia ni boleh agresif. Tapi ada orang waktu dia agresif tu, selawat Nabi tak jalan, auzubillah tak jalan. Maknanya kalau waktu tu berlaku pencalonan iblis dan syaitan, dia menang. Sebab dia boleh mengganti tampuk tu, dia memang boleh pegang. Sebab dia menguasai benda tu. Okay. Cuma nak kata ada orang dia tak makan macam ni. Okay. Tapi nak katanya Arab dia boleh makan lagi lah. Dia boleh makan. Sebab tu ada orang kata kalau Arab marah ni suruh dia selawat. Itu biasalah. Itu biasa. Tapi Melayu tak jalan, selawat pun tak jalan. Makin terbang lagi pinggang, makin jadi benda lebih teruk, makin tumbuk lagi. Cuma nak katanya carilah apa saja alternatif supaya marah itu tidak berlanjutan. Okey. Seterusnya kita tengok apa yang disebutkan lagi pada muka surat yang ke-88. Ini merupakan hadis yang menyatakan perkara sunnah untuk dilakukan ketika marah selain daripada sunnah yang dinyatakan sebelum ini. Pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini ialah orang yang marah perlu duduk atau baring. Okey. Tentang isu azan waktu orang sedang bergaduh tu tak ada dalil. Tak ada dalil pun. Okey. Tapi dari segi pengamalan yang dilakukan dan dianjurkan, saya tak kata benda tu disarankan. Saya tak suruh waktu orang bergaduh kita azan. Saya taklah setuju sangat pun. Tapi mata melihat jadi. Itu bagi bangsa Arab lah. Melayu tak pernah try lagi orang Melayu bergaduh. Kalau tuan-tuan tengok dalam Dewan Parlimen kan orang bergaduh, suruh seorang ahli parlimen bangkit azan. Try jadi tak? Kau lah mana-mana ahli parlimen yang tuan-tuan rapat, ngau bergaduh, yang ni duk balas yang ni duk balas yang ni, seorang bangkit azan. Ataupun yang dipetua tu azan terus. Nah. Okey. Try lah jadi ke tak. Itu petanda kita boleh tengok lah jadi atau tidak. Cuma nak katanya saya nak kata benda tu ada saranan tak ada saranan. Dia macam orang hilang masuk lautan azan. Boleh jumpa, ada orang kata jumpa. Dia ada beberapa amalan orang Melayu ni, dia tak ada kena-mengena tiba-tiba dia azan. Contoh nak bertolak untuk menunaikan umrah ataupun haji. Ini biasa orang kita buat. Azan. Okey. Ataupun macam tadilah, berlaku hilangnya orang dalam hutan, maka suruh azan. Ataupun orang tu kena histeria, dirasuk, pun azan. Okay. Cuma kita tahu dalam hadis Nabi sebut, bila mana azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari dalam keadaan terkentut-kentut sehinggalah dia pergi ke kawasan yang tak dengar azan tu. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab dia Muwatta. Okay. Mungkin daripada pengamalan tu make sense. Contoh orang bergaduh dengan orang yang hilang dengan sebab dia masuk alam lain ke, sebalik mata ke. Tapi untuk menunaikan haji dan umrah ni saya tak tahu. Sebab orang yang menunaikan haji dan umrah confirm dia bukan nak pergi bersama dengan syaitan. Dia memang nak pergi atas dasar iman dia. Yang pasti benda tu tak ada. Okay. Benda tu tidak ada dan tidak perlu untuk dilakukan. Okay. Apa yang difahami daripada hadis ini ialah menjauhi keadaan yang boleh menyebabkan si pemarah bertindak di luar batasan. Tengah marah jangan duk pegang benda-benda tajam semua, jangan duk pegang. Maknanya kita sendiri yang avoid diri kita supaya tak melakukan benda-benda seperti itu. Okay. Hendaklah dia beredar daripada manusia yang menyebabkan marah. Dia kena berhentilah. Contoh dia mesej dengan orang yang tak ketahuan hala, tiba-tiba timbul rasa marah, stop lah mesej, berhenti dulu, jangan duk layan. Balas-balas komen menimbulkan rasa marah, stop dulu, jangan duk pegang lagi telefon apa semua ni. Okay. Ini ialah benda yang kita kena ambil perhatian untuk saya sendiri dan juga untuk semualah
yang ada. Sebab kita ni tak boleh nak mendabik dada, saya tak marah, kena apa-apa pun confirm tak marah, mustahil lah. Cuma saya nak katanya, kita sama-sama jaga kita supaya kita tidak menjadi makanan syaitan pada perasaan marah yang timbul di setiap kejadian dan peristiwa yang berlaku dalam hidup. Itu saja. Okey. Pergi pada sunnah yang ke 31. Doa apabila kenderaan rosak. Okey. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita ambil dua ni lah. Lepas tu kita pergi pada fiqh Ramadan. Okey. Daripada Abu Al-Malih, daripada seorang lelaki, katanya kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Malih, Abu Malih ni tabi'in. Bukan, sahabat Nabi juga. Daripada seorang lelaki. Lelaki ni sahabat tapi tak diketahui, cuma kita tahu dia ni radif. Radif ni maksud dia apa? Teman. Nabi selalu guna dia untuk, orang kata apa? Jadi pembantu dalam perjalanan Nabi. Dalam riwayat ada beberapa orang sahabat ni selalu jadi teman Nabi, lebih kurang 14 orang sahabat. Cuma saya tak ingat sebab dia tiba-tiba macam ni ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuh. Aku berada di belakang Nabi sewaktu menunggang kenderaannya. Maknanya menunggang binatang tunggangan lah. Tiba-tiba kenderaan baginda tu atharat. Atharat ni kalau terjemahan Indonesia kita akan tengok mogok. Istilah dia guna, tak nak jalan. Tapi dalam terjemahan ni disebut kenderaan Nabi terjatuh. Maknanya mungkin kaki binatang tunggangan tu dia terplay out macam mana, dia jatuh. Unta ke kuda ke. Salah satu lagi ialah kuda ataupun binatang tunggangan tu dia refuse, dia tak nak. Kita pegang tali kekang pun dia tak jalan. Okay. Lalu aku pun menyebut celaka syaitan, sahabat yang membonceng belakang Nabi. Nabi pun bersabda, Nabi kata, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu kata celaka syaitan, fa innaka idza qulta dhalik ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Syaitan itu akan besar sama besar dengan rumah. Ni hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita kata celaka betul syaitan, makin besar dia. Kita nak suruh dia kecil, tiba-tiba kita sebut macam tu, membesarkan dia. Kemudian dalam hadis tu kata, wa yaqul biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalik tasaghara hatta yakuna mithla dhubab. Kata Nabi, jangan engkau sebut celaka syaitan, sesungguhnya jika kamu kata macam tu, syaitan tu akan besar seperti sebuah rumah. Dan ia berkata biquwwati, dengan kekuatan aku besar dengan kekuatan aku, maknanya aku pandai, aku goda dia ni sehingga dia keluar daripada mulut dia celaka. Tuan-tuan boleh bayang, mencelakakan syaitan pun tak boleh, apatah lagi mencelakakan bukan syaitan. Kita kata pada syaitan, celaka betul syaitan. Bawa-bawa kereta terlanggar lubang, kita pun celaka syaitan. Tak menang apa-apa, rugi pula ada, bahkan lebih teruk, jadi besar. Jadi besar lagi payah nak lawan. Dia kena panggil pihak lain untuk lawan. Kan kalau kita tengok cerita-cerita kartun apa semua kan, raksasa ni kalau dia bertembung kecil okey lagi. Tuan-tuan tengok cerita apa? Ultraman kan. Ultraman kalau dia kecil okey lagi raksasa. Ultraman pun tak bertukar jadi Ultraman lagi. Ni bukan nak cerita Ultraman yang kawan tu. Yang tu biarlah. Okey. Cuma nak katanya, bila dia besar jahanam lah, kena bertukar. Tak boleh. Sebab apa? Makin besar, makin luaslah penguasaan dia pada diri kita. Makin luas dia punya penguasaan pada diri kita. Nabi kata, bila mana berlaku sesuatu yang tidak kamu sukai, contohnya kenderaan mogok ataupun kenderaan ni refuse, tak nak bergerak, maka sebutlah bismillah. Dengan kamu sebut macam tu, syaitan akan mengecil sehingga menjadi sebesar lalat. Okey. Dalam dalam bahagian ni dia sebut doa apabila kenderaan rosak. Maknanya waktu kita kena benda-benda daripada kenderaan kita, contoh terlanggar apa-apa saja, kita sebut bismillah. Tapi bukan senang lah, bukan senang. Sebab setiap orang yang ada experience drive bawa kereta ni, dia akan tahulah masalah orang bawa kereta macam mana. Ada negeri bawa kereta laju sangat macam lipas kudung, ada negeri bawa kereta lambat sangat macam-macam PL ada. Di Penang ni laju
Saya masuk Penang laju, tuan-tuan masuk Perlis lambat. Kes aksiden di Perlis banyak berlaku kerana kereta lambat. Minta maaf lah orang Perlis kalau ada, saya tidak mewakili mana-mana negeri utara. Cuma saya sebut ni benda tu reality. Dia lambat, dia buat bebai, traffic light dah hijau, dah dia buat bebai lambat. Ngam dekat dia sampai kuning. Dia lepas, kita merah. Dalam hati marah. Dalam hati Dr. Shelaka betul kereta ni. Okay. Dalam hati. Dia ada negeri. Tapi yang saya selalu pergi kuliah dekat JPJ di Perlis ni, dia kata banyak kes berlaku kerana aksiden di Perlis ni kerana memandu dalam kadar yang sangat perlahan. Mungkin orang-orang yang dah pencen, dia nak menikmati suasana sawah, orang tengah duk gulung jerami apa semua tu seronok kan. Jalan pula tak lebar, nak potong payah. Belah ni ada motor, belah ni ada basikal. Kita pun duduk belakang, kita bagi lampu, kita horn dia buat bebai, buat terti. Oh marah. Lagi marah daripada orang bawa kereta laju. Lagi marah pada orang bawa kereta laju. Cuma nak katanya bawa secara berhemah, jalan laju bawa laju, jalan pelan bawa pelan lah. Tu sajalah, supaya tak menyusahkan orang. Ada orang dia tak tahu bab ni. Cuma nak katanya kes yang macam ni pun jangan celakakan siapa-siapa. Satu lagi isu saya nak sebut sebelum pada masuk fiqh Ramadan ni ialah pengajaran kita tak baca lah, kita dah clear dah yang bab ni. Satu lagi, sebab kenderaan ni rosak. Sebab kenderaan yang rosak. Satu, pertama kita tak servis, dia boleh menjadi sebab kenderaan rosak. Asbab tu kena ambil. Yang kedua ialah isu yang jarang orang tahu dan banyak berlaku sekarang, ain. Terkena ain. Pandangan mata yang kagum dan pandangan mata orang yang dengki pada kita yang pakai kenderaan. Pandangan mata orang yang dengki ni ramai orang tahu. Ada orang cara dia nak elak, beli kereta baru buat diam je. Buat diam. Tak payah bagi tahu siapa-siapa, beli je. Tak payah upload, tak payah buat apa-apa pun pemberitahuan. Yang tu okey. Yang kedua ni ialah kita pemilik tu rasa hebat dengan kereta kita, pun boleh jahanam kereta. Tengok kereta kemas boleh beli, lama dah nak beli. Masuk kunci start tak jalan. Kita beri ain pada kereta tu. Ini ada, benda ni ada. Hantar SC apa semua, service center apa semua, tak jalan kereta tu. Benda ni banyak berlaku. Sebab tu kita kena biasa-biasa je, jangan terlampau kagum sangat. Hatta kagum pada diri sendiri pun. Sikat-sikat rambut, duk berasa diri tu handsome. Buat kerja itu banyak benda tak kena. Buat ni tak kena, buat tu tak kena. Kadang-kadang dia main pada ain, mengkagumkan diri sendiri pun boleh jadi. Ini satu bab yang agak crucial lah, teknikal sikit untuk kita bincang. Cuma nak katanya hidup ni biasa-biasa lah. Jangan rasa ujub pada apa yang kita ada, dan jangan menjadi sebab orang boleh lontarkan kedengkian pada kita. Kadang-kadang show off ni boleh jadi sebab juga. Ada orang dia tak show off, dia sendiri rasa ujub pada diri dia sendiri, pun boleh menyebabkan dia terkena benda tu. Okey. Clear untuk sunnah yang ke-31, kita pergi kepada beberapa soalan berkaitan dengan fiqh Ramadan. Okay. Ada beberapa soalan yang telah disampaikan kepada saya untuk saya sebut dan untuk saya huraikan. Okay. Jadi saya ada buat sikit carian dan juga ada sikit kata apa, perkongsian lah kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan fiqh Ramadan ni. Okay. Kalau kita tengok soalan yang selalunya diajukan bila mana masuk bulan Ramadan ni ialah berkenaan dengan nak niat tiap-tiap malam ke ataupun nak niat sebulan. Walaupun sebahagian tuan-tuan mungkin dah tahu benda ni. Kita nak niat puasa ni, puasa yang Khamis ni kan, nak niat Rabu malam ke untuk tiap-tiap malam ataupun kita nak niat sekaligus. Pertama kita nak tahu isu ni khilaf. Ada ulama kata niat sebulan sekaligus, ada ulama kata tak boleh, kena buat tiap-tiap malam. Dan kedua-dua kelompok itu ada hujah pada pandangan yang diorang pegang. Cuma pandangan jumhur, maknanya majoriti ulama, wajib untuk kita niat puasa setiap malam. Wajib untuk kita niat puasa ni setiap malam. Setiap malam. Maknanya tiap-tiap malam lah kita nak puasa
kita akan niat. Okey. Cuma pandangan ulama mutaakhir, ulama yang kontemporari, untuk keluar daripada khilaf, malam pertama tu hari Rabu ni kita dah start tarawih kan, qiyam, kita niat sebulan untuk cover kalau terlupa pada hari-hari seterusnya. Lepas niat sebulan, waktu kita teringat, malam esok pun kita niat, lusa pun niat, sampailah habis pada bulan Ramadan. Okay. Cuma jumhur kata kena niat tiap-tiap malam. Antara mazhab yang kata boleh niat sebulan sekaligus ialah mazhab Maliki. Yang rajih, yang tepat ialah jumhur, sebab ianya lebih ihtiyat, lebih berjaga-jaga. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana pandangan yang tuan-tuan nak, dan tidak menjadi satu kelebihan dan kekurangan kalau kita pegang pandangan ni. Saya nak pegang pada puasa sebulan, niat puasa sebulan terus, tak apa, tak ada masalah. Saya nak pegang pada tiap-tiap malam pun tak ada masalah. Taklah kata yang tiap-tiap malam tu kemas lagi pada yang puasa sebulan terus, sama saja. Yang penting dia niat. Niat ni maksud dia apa? Dia tahu apa yang dia nak buat esok, dan dia tahu apa yang dia nak buat tu ibadah jenis apa, wajib ke sunat. Dah niat tu, tanpa dia perlu mengarang ucapan niat seperti mana yang kita belajar, nawaitu sekian 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 ansiyami syahr Ramadan, tak perlu pun macam tu. Itu disarankan oleh para ulama sebagai bentuk nak bagi nampak kemah. Cuma kalau kita hari Khamis ni orang tengok kita tak makan, orang tanya kita kenapa tak makan puasa hari ni, maknanya kita dah ada niat dah tu, kita dah berniat. Ataupun kita datang salat qiyam malam Rabu tu pun petanda dah bagi ada niat. Sebenarnya tuan-tuan pun dah ada niat pada malam ni pun dah ada niat. Ke dah berniat tak nak puasa sebulan? Kita dah niat ni, sedang berazam nak puasa bagi habis. Overall kita dah ada niat secara umum ya. Okey. Yang kedua, persoalan yang kedua, sekiranya bangun sahur, adakah ianya dikira sebagai petanda kepada orang tu berniat? Okay. Kalau kita tengok pandangan yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, satu orang yang telah bangun mempersiapkan dirinya untuk bersahur, itu ialah indikator kayu ukur yang paling jelas menunjukkan dia berniat untuk berpuasa. Sebab bukan menjadi kebiasaan satu orang bangun 40 minit, setengah jam sebelum subuh makan. Bukan kebiasaan. Semua bangsa bukan macam tu. Walaupun ada bangsa yang menjadikan makan tengah malam itu sebagai budaya dia orang. Orang barat dia ada supper. Supper ni lewat malam punya makan. Tapi itu bukan persediaan untuk puasa esok. Yang buat ni orang Islam lah. Orang Islam yang duk buat. Okey. Jadi kalau satu orang walaupun dia tidak berniat secara formal, tak sebut, dia bangun sahur, dia dah sedia makan nasi apa semua, dah sedia air apa semua ni, dan dia pun sebelum ni kita tak pernah tengok amalan dia akan makan 30 minit sebelum subuh ataupun sejam sebelum subuh. Bukan macam tu. Tiba-tiba je hari Rabu ni dia buat, maknanya dia ada niat puasa tu. Clear? Benda tu dah clear. Melainkan dia ni memang selalu makan sejam sebelum subuh. Ada setengah orang dia memang dia jadi amalan macam tu. Orang Pantai Timur setengah-setengah tempat, Terengganu pun ada, Kelantan pun ada. Sebelum subuh ni makan nasi belauk, makan macam makan tengah hari, dengan bodu siap, dengan ikan panggang tawar lagi. Dia punya selera tu macam makan tengah hari. Kebiasaan. Yang ni kena tanya, ni makan ni sahur ke apa? Ini kalau dia jadi kebiasaan dia. Ada orang macam tu, ada. Dengan nasi tumpang, tuan-tuan tahu kan, Kelantan dia ada nasi tumpang yang panjang, ada saiz S, M, L, XL lagi saiz nasi tu. Okey. Yang tu biasa. Macam tu. Dia tak makan dah sarapan pagi, dia bukan sarapan selepas subuh, sebelum. Okay. Kalau yang macam ni kena tahu, dia sarapan tu kadang-kadang dia buat macam tu dia tak ingat pun. Kita nak bagi azan dulu ke kita terus je ni? Terus ya? Last kali buat azan nanti. Kita terus ha? Okay. Jadi orang yang dah bangun bersahur, dia sudah dikira sebagai orang yang berniat puasa. Dan sahur ni makan sejam sebelum subuh ataupun 40 minit sebelum subuh.
Itu yang dimaksudkan dengan makan sahur. Kalau dia balas pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, yang tu bukan waktu sahur. Sebab sahur ni ialah waktu sebelum masuknya fajar. Bersahur ni maksudnya makan pada waktu itu. Bukan pergi kedai makan, lepas mayat tarawih, pukul 1 pagi orang tanya, ni sebab apa? Ni saya dah bersahur siap-siap. Itu makan. Itu bukan bersahur. Itu dia sedang makan. Sebab sahur ini ialah pada waktunya, bukan pada makannya, tapi pada waktunya. Okay. Boleh ataupun tidak makan sekiranya telah masuk waktu imsak. Okay. Persoalan tentang isu waktu imsak. Waktu imsak ni setengah-setengah takwim memang dia ada letak 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Contoh sekarang lebih kurang pukul 6.19, 6 suku mungkin subuh, maknanya pukul 6.05 ataupun pukul 6 ialah waktu imsak. Boleh tak makan pada waktu tu? Yang tepatnya ialah kita stop makan untuk sahur ketika mana terbit fajar subuh, dengan erti kata orang start azan subuh, kita stop makan. Ini pun masih lagi ada perbahasan di kalangan para ulama. Azan tu boleh makan tak lagi? Nak tunggu sampai habis la ilaha illallah? Ada khilaf, tapi yang terbaiknya berhenti awal lah. Berhenti awal. Lebih afdalnya berhenti awal. Walaupun ada pandangan di sisi Abu Hanifah mengatakan lagi tak habis la ilaha illallah boleh makan. Bahkan ada yang lebih lagi tak habis makanan dalam pinggan tu boleh makan lagi. Ada orang dia pandai, dia akal banyak. Orang Allahu Akbar azan subuh dia tambah 2 senduk lagi nasi. Orang tanya sebab apa tambah? Lagi tak habis makanan dalam pinggan, kita balas lah yang ni. Dia makan tu kat 40 minit lah. Orang nak semayang duha tak habis lagi. Yang tu tak jadi lah. Yang tu kita kata dah melampau lah yang tu. Okey. Makan dengan kadar yang perlulah. Makan dengan kadar yang perlu, maknanya azan subuh tu berhenti. Imsak tu hanya waktu ihtiyat sebenarnya. Saya sendiri berpandangan mengikut pandangan, bukan saya punya pandangan, mengikut pandangan yang mengatakan waktu imsak tu dia tidak ada asas dan hujah yang kuat. Banyak takwim ada sebagai persediaan. Bahkan ada setengah-setengah masjid ni dia buat pengumuman pakai mic bagi tahu orang kampung, sekarang dah masuk waktu imsak, semua orang dah tak boleh makan. Tak apalah, orang nak ikut-ikut. Cuma nak katanya dari segi tepat dia tak tepat. Lagi tak azan subuh kita boleh makan. Seterusnya, sebutkan beberapa amalan ketika mana berbuka. Okay. Bila mana kita berbuka, masuk waktu berbuka, pertama ialah ta'jil, menyegerakan berbuka, tak buat lambat. Sebab itu ialah termasuk daripada amalan ahli kitab, ahli ibadah Yahudi dan Nasrani dulu. Okay. Yang kedua ialah berbuka dengan rutab. Berbuka dengan rutab, kurma jenis rutab. Rutab ni yang basah, yang lembik itu, itulah rutab. Tamar ni yang kering. Okey. Kalau boleh, kalau tak ada apa-apa sajalah. Okey. Kemudian dengan seteguk air. Yang ketiga, sebelum berbuka mengucapkan bismillah. Ini ialah doa ketika mana berbuka puasa, ataupun nak ambil riwayat yang terkenal, iaitu riwayat daripada Abu Daud daripada seorang sahabat iaitu Ibnu Umar, dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Inilah doa berbuka puasa yang paling terbaik, bukan paling sahih, paling terbaik, kurang kecacatan. Adapun Allahumma lakasumtu tu kalau orang nak amal, bagi saya benda ni kita ringankanlah, dia bolehlah nak baca. Cuma pelbagai kan, jangan baca yang tu saja, dan jangan buat pelik pula. Apa dia ni zahabaz zama'u, lain macam, tak apa, sama saja. Yang penting semuanya berdoa. Okey. Sebelum berbuka berdoa dengan apa-apa saja doa, sebab itu ialah waktu mustajab doa. Dan menjadikan diri ni sentiasa ada usaha nak beri makan pada orang yang berpuasa. Maknanya menyediakan makanan bagi orang puasa. Itu antara sunnah-sunnah yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, mendoakan orang yang memberi kita makanan berbuka. Kalau kita tak bagi, kita dapat, kita doakan orang yang beri makanan. Itu antara sunnah-sunnah yang terbaik. Okay. Kemudian doa sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika mana berbuka puasa, tadi saya sebut dah, saya rasa tak perlu sentuh lagi. Kemudian tips untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Pertama kita kena tahu, khatam Al-Quran ini bukan hanya pada bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun kita kena khatam. Berdasarkan hadis Nabi terhadap Abdullah bin Amr bin Al-As, iaitu Nabi pesan kepada
pada dia untuk khatam Quran sebulan sekali. Mana kita usaha. Tapi tips yang paling terbaik ialah untuk khatam Quran pada bulan Ramadan ni ialah minimum bacaan itu ialah 1 hari 1 juzuk, dengan menjadikan setiap selepas salat daripada subuh sampai ke isyak 4 ke 5 muka surat kita boleh khatam dalam masa sebulan. Laju lagi pada tu lagi elok. Cuma jangan baca Al-Quran tergesa-gesa sehingga mengambil berkat pada bacaan semata-mata. Usahalah untuk faham juga maksudnya, dan itu lebih baik daripada mengejar khatam tanpa faham apa yang sedang anda baca. Okay. Kemudian salat tarawih ataupun qiyam Ramadan dilakukan di rumah, adakah ianya mendapat pahala berjemaah sama seperti dilakukan di masjid? Ada orang dia nak buat salat qiyam di rumah, dia tak join jemaah di masjid. Isu ni dia tak ada hadis fadilat, tapi perbahasan afdal dengan tak afdal, itu saja. Yang afdal bagi lelaki untuk dia mendirikan salat qiyam tarawih di masjid bersama dengan para jemaah, bersama dengan imam daripada awal sampai habis. Jangan tinggal. Mana kalau masjid tu buat 20 sampai habis witir sampai 23, kalau masjid tu buat 8 sampai habis witir sampai 11, baru dapat pahala. Yang tu ada pahala khusus. Okay. Bagi perempuan, afdalnya untuk dia lakukan di rumah, sebab perempuan ni memang tempat yang terbaik di rumah, kecuali kerana dia ingin ambil benefit lain. Mungkin ada setengah masjid dia buat perkongsian, dia duduk rumah, suami dia tak boleh nak bagi apa-apa nasihat, dia mari masjid untuk dia dengar apa perkongsian agama. Itu boleh bagi perempuan. Mana yang kita boleh. Cuma saya nak sebut sikit lah bila mana tentang isu qiyam ni. Ada orang dia datang tarawih, salat isyak dia semayang kat rumah. Ni ada perangai macam ni. Isyak semayang kat rumah, tarawih tu berjemaah. Sedangkan isyak tu lebih utama untuk dilakukan berjemaah di masjid berbanding salat qiyam yang dilakukan selepas daripada isyak tu. Jadi pandai-pandailah timbang dan tengok mana keutamaannya. Keutamaannya ialah kita, kalau lelaki dia afdal di masjid. Okay. Cuma yang lebih paling terbaik sekalinya ialah satu orang lelaki ni dia salat dah di masjid, balik rumah dia salat lagi dengan isteri dan anak-anaknya yang perempuan. Yang ni tak ramai boleh buat. Kena masjid buat 20, dia balik rumah isteri dia terjun, kita buat lagi 20. Buat seorang. Yang ni tak larat. Bagi kursi roda pun tak nak buat. Okay. Cuma nak katanya afdalnya macam tu lah. Dia memberi pahala yang kali kedua kepada isteri dan juga perempuan-perempuan yang ada di rumah lah, anak perempuan dan apa-apa sajalah. Okay. Seterusnya, bayaran zakat fitrah tidak dibayar melalui badan ataupun amil-amil zakat yang berdaftar terus kepada fakir miskin daripada kalangan adik-beradik. Boleh ataupun tidak? Jawapan dari segi hukum syarak, perbuatan itu boleh, tak ada masalah. Tapi yang terbaik dari segi akta negeri, bayar pada amil zakat lah. Cuma kata apa, ikut pandangan tuan-tuan lah. Ikut pandangan tuan-tuan. Saya tak nak ketat sangat pada isu ni, sebab memang ada perbahasan pun di kalangan para ulama, memberi zakat kepada adik-beradik kita yang dekat lebih afdal. Lebih-lebih lagi adik-beradik kita yang kita sedang bergaduh dengan dia, itu lebih afdal. Zakat baik, sedekah pun baik, sebab ia boleh mengeratkan lagi dan lebih memberi keutamaan kepada golongan yang sepatutnya. Ada orang dia bagi bantuan pada orang lain, adik-beradik dia bergaduh, tapi tengok isu jugalah, banyak benda kita kena tengok. Cuma saya nak katanya dari segi afdaliyahnya. Okay. Jadi itulah beberapa perkara berkaitan dengan fiqh Ramadan yang selalunya orang akan bertanya lah. Selalunya orang akan bertanya berkaitan dengan isu ni. Okay. Jadi semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk meneruskan amal kebaikan pada bulan Ramadan yang bakal menjelang. Kita melipat gandakan amalan dalam rangka mendapat lipat ganda pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan berjumpa selepas daripada selepas daripada Ramadan dan Syawal lah.
Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.